Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita setelah kita berehat selama berapa minggu? 2 minggu, untuk membolehkan tuan-tuan bercuti dan merancang untuk keluar daripada kerajaan dan macam-macam lagi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wati'a ahadukumul adha bi khuffaihi fatuhuruhuma at-turab, rawahu Abu Dawud wa sahih Ibn Hibban. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wati'a ahadukumul adha. Nabi bersabda, semalam saya forum tentang bahasa ni. Kita sabda ni firman bahasa Parsi ni, kata sabda bahasa Sanskrit. Bahasa Melayu ni banyak kata bahasa berbicara, tapi makna dia kata lah. Kalau orang kata Rasulullah berkata pun benarlah, cuma di dalam kehalusan bahasa Melayu tu, Nabi dia kata bersabda, Tuhan berfirman, Raja bertitah. Kita ni apa? Cakap. Kita bercakap, belah utara bersembang, kan? Tu bahasa. Bahasa ni ada sejarah bahasa dia. Kadang-kadang sejarah bahasa tu kita tak tahu. Baru ni ada seorang ahli sastrawan bantah perkataan Sri Kandi sebagai Sri Kandi Islam. Dia kata tak betul lah, sebab Sri Kandi itu nama kepada Dewa Rama, Dewa Hindu. Pasal apa kita kata Sri Kandi juga, kan? Pasal asal bahasa tu kata. Tapi kadang-kadang ada bahasa yang telah dipindah ke dalam bahasa lain dengan maksud yang berbeza, di dalam konteks yang berbeza. Tak apalah, kita guna bahasa ni apa yang orang faham. Abu Hurairah kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wati'a ahadukum, apabila seseorang kamu terpijak al-adha, kekotoran. Adha ni asal sakit, benda tak elok, sakit. Wati'a ni tak, pijak. Jadi bahasa Arab ni dia verb, dalam konteks ni dia verb dulu, kan? Dia fi'lun dulu baru fa'il. Perbuatan dulu baru pembuat. Tapi terjemahan Melayu ni, apabila seseorang kamu terpijak kotoran bi khuffaihi, dengan kedua khufnya, kedua kasut atau stokinnya, stokin kulit dia tu, fatahuruhuma, maka tahurnya, yakni membersihkannya, at-turab, ialah tanah. Maksudnya zahir hadis ni, maksudnya apabila kita pijak najis, kita bersihkan kasut kita dengan, ataupun khuf kita dengan tanah. Kita geser di tanah. Maksudnya jika kita geser di tanah,
maka bolehlah solat, kerana fatahuruhuma, yakni dia telah bersih. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud. Dalam riwayat itu, dari segi sanadnya, satu hadis ni dia dari segi sanad dia yang satu ni dia dhaif, kerana Muhammad bin Kathir didhaifkan oleh para ulama hadis. Tetapi oleh kerana ini dalam ilmu hadis dia panggil ada mutaba'ah, dhaif dia itu tempat dia tu ada rawi lain juga yang dapat ganti rangkaian tu. Kalau dia tak ada pun ada rawi, kalau tidak dia pun rawi lain dapat ada yang meriwayatkan hal tu. Nak fahamkan tuan-tuan macam ni, kita dengar satu cerita, ini mutaba'ah ni. Saya cakap satu hal, jadi satu orang yang dengar daripada saya balik cerita, malam tadi mufti kata sekian-sekian. Kita ni tak percaya kat kawan tu, dia ni berapa kali dah duk cerita silap. Lain yang orang faham, lain yang dia faham. Jadi aku tak mau pegang. Tiba-tiba ada pula orang lain juga yang pergi dengar cerita benda tu sama macam dia cerita. Jadi kalau melalui rangkaian dia tadi, hak pertama tadi, riwayat tu dhaif. Namun oleh kerana ada orang lain juga yang dapat, kalau dia tu tak ada rangkaian lain juga yang tanpa dia ni pun cerita tu lebih kurang sama, maka dia menguatkan antara satu sama lain. Apatah lagi jika mari 2-3 orang sama, 5 orang hak balik tu dia kata betul, dia tu tak boleh pakai lah, tapi cerita tu betul, jadi terpakai balik dah. Tapi kalau dia tu pembohong, cerita lain, lemah ingatan, cerita lain. Jadi kalau ada saluran lain yang boleh menyokong, cumanya ulama-ulama hadis mereka berbincang jika macam mana jika semua tu tak boleh pakai, bukan bohong, tak kuat ingatan. 5 orang ni ada rekod silap, tapi 5 orang ni kita pergi tanya A, B, C, D, sama cerita dia. Kerana macam kalau dia nak, adakah nak mungkin dia tersilap yang sama? Ulama hadis bincang. Di kalangan mereka tidak menerima, dia kata bodoh. Tapi mereka kata ada andaian Ibn Hazmin antara yang tapi di kalangan mereka kata ada kemungkinan walaupun dhaif dia sedikit mengangkat, kerana possibility untuk jadi benar tu macam dah nak naik, dan ini panjang perbincangan. Namun kalau ada satu jalan yang kuat ataupun hasan, satu jalan yang dhaif itu dapat disokong oleh yang hasan. Faham tak? Melalui jalan A ni memang cerita ni dia ni punya rekod kita tak boleh terima, dia mungkin tak bohong tapi selalu silap. Tapi mari orang lain juga dengar daripada jalan itu cerita benda yang sama, jadi kita kata riwayat itu sokong menyokong. Dia panggil yashuddu ba'duhu ba'da, dia menyokong antara satu sama lain. Menyokong tu salah satu sokongan tu caranya ialah guru yang daripada Abu Hurairah pula banyak-banyak anak murid dia, walaupun mari ke bawah ni ada rawi yang lemah tapi buat cerita tu, tapi ada juga rawi yang kuat buat cerita yang sama. Walaupun kalau kita tengok pada rawi A, riwayat A lemah, tapi kalau kita tengok keseluruhan cerita jadi kuat sebab sokong menyokong.
Itu maksud para ulama. Kadang-kadang apabila kita baca sesuatu hadis, hadis tu disebut sanaduhu dhaif, sanadnya dhaif, tidaklah semestinya hadis itu dhaif. Tak semesti. Kerana kemungkinan ada hadis yang sanadnya dhaif tapi hadis tu tak dhaif apabila dilihat pada sokong menyokong ataupun dilihat kepada syawahid, yakni dilihat pada hadis lain yang memberi makna yang sama. Ini panjanglah cerita, tapi saya nak menyebut hadis ni kalau pada riwayat, pada sanad ini dhaif, tetapi sokong menyokong dia telah disahihkan oleh sebahagian besar para ulama. Walaupun ada yang menghukumnya sebagai idtirab, tapi kebanyakan ulama mensahihkan hadis ini. Cumanya bagaimana cara nak memahami hadis ni? Kerana pada asasnya majoriti ulama berpegang najis dibersihkan dengan air. Yang ini dibersihkan dengan tanah. Maka di kalangan para ulama ada yang menyatakan yang ni kalau najis kering. Maksud kalau kasut tu dah kering, najis dia dah kering dah, geser-geser dengan tanah, bolehlah. Andaian mereka bagaimana? Andaian mereka tentang hadis yang Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana dia mengikis mani Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada baju baginda. Jadi ada kesan air mani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pakaian baginda. Aisyah kata dia kikis dengan kukunya, kemudian dia renjiskan dengan air, dia nampak masa Rasulullah nak pergi solat tu nampak kesan itu. Dia kata macam tu pasal mani tu kering, bila kering boleh. Jadi dia kiaskan dengan hadis ni. Ini antara pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Namun pendapat ini agak sukar. Kerana di dalam hadis, di sana ada hadis yang bukan kering. Hadis Abu Daud dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Ummu Salamah, dia menceritakan, Ummu Salamah kata, inni mura'atun utilu zaili, aku satu orang perempuan yang bajuku labuh. Pakai baju ni, macam perempuan kita ni labuh baju dia. Jadi wa amshi fi makanil qadr, aku berjalan di tempat-tempat yang kotor. Bukan dia nak berjalan tempat kotor, kan berjalan kat tepi-tepi rumah orang zaman dulu. Rumah sistem dulu pun bukan tepi rumah orang, dia berjalan. Kadang-kadang langgar najis, kadang-kadang ada najis binatang dan seumpamanya. Dia ditanya Nabi SAW. Nabi SAW kata, yutahhiruhu ma ba'dahu, membersihkan kain itu apa yang selepasnya. Maksud bila dia berjalan, yang selepasnya tu, tanah yang selepasnya tu terutama negeri Arab kan, pasir tu duk kena dia terhakis najis itu. Itu jawapan Nabi SAW. Jadi dia kata kering. Tapi di sana ada riwayat yang mana Ummu Salamah kata, fa kaifa naf'al idza mutirna, macam mana kita nak buat jika masa musim hujan? Hadis ni jadi masalah. Sebab kalau musim hujan mestilah apa? Basah. Tapi jawapan dalam hadis itu mesti sama, yutahhiruhu ma ba'dahu, membersihkannya apa yang selepas daripadanya. Jadi As-San'ani menyebut ini sukar kalau naik kata ini. Maka ada berbagai pendapat, tapi saya akan quote, Ibn Hajar telah masukkan hadis ini.
Apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, kata dia di dalam nak bersih najis ni ada beberapa cara selain daripada air. Antaranya hadis tadi, iaitu hadis Ummu Salamah tadi, iaitu bersihkan dengan apa? Tanah yang selepas daripada itu. Yang juga bersihkan dengan istijmar ataupun dengan batu. Apabila kita buang najis, kita tak guna air, kita boleh guna apa? Kita istinja dengan batu. Tak guna air kita. Ataupun dengan tanah, seperti hadis ni. Hadis kita baca ni. Cumanya para ulama menyatakan guna apapun, kalau seperti mazhab Syafi'i, dia kata guna apapun, yang penting ialah hendaklah menghilangkan ain dia, menghilangkan kesan najis, menghilangkan warna dia, menghilangkan bau dia. Jadi kalau dia tenyeh kasut dia tu sampai dah tak ada dah kesan najis di tanah, maka dia bolehlah salat dengan kasut berkenaan. Sebab kita bahas tentang masalah salat dengan apa? Dengan memakai kasut di dalam, seperti mana yang kita bahaskan dalam kuliah yang lepas. Ini yang disebut oleh para ulama hadis sebahagiannya berhubung dengan masalah ni. Faham tak? Artinya kalau orang tu dia kata pakai kasut boot tu, hak tak mau buka tu, dia terpijak macam-macam, dia nak salat, dia tenyeh gesel kasut dia tu di tanah sehingga hilang kesan najis tu, dia boleh salat tak? Dia boleh salat dengannya. Dia boleh salat dengan. Demikian juga dalam riwayat Abu Dawud ini disebut dengan bi khuffai, dengan kedua khufnya, dengan kedua khuf. Hadis yang berikutnya, baca hadis banyak sikit lah, hurai pergi sikit sebab tak sempat, dah punting 2 minggu. Wa an Muawiyah bin Hakam, wa an Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbihu wa takbiru wa qira'atul Qur'an. Rawahu Muslim. Ni satu-satunya hadis daripada Muawiyah ibn al-Hakam. Muawiyah ibn al-Hakam ni dia orang Madinah, dia ada bukti dia sahabat, ada riwayat hadis ni. Muawiyah ni banyak, Muawiyah Abu Sufyan lain, Muawiyah bin Khadijah lain, ni Muawiyah bin Hakam. Orang Melayu ni jarang kita jumpa orang nama Muawiyah, sebab mereka rasa macam Muawiyah berkelahi dengan Ali. Adalah orang nama Muawiyah. Okey. Muawiyah bin Hakam radhiyallahu an kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, inna hadhihi as-salah, sesungguhnya salat ini, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak salih, tak boleh, tak padan, tak kena, salah lah. Arab ni salih ni maksudnya boleh, dia tak boleh lah. Ma salihul lisyurb, air yang boleh untuk diminum, salih ni boleh ni. Tidak boleh padanya daripada kalam manusia, hanya padanya tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Semayang maksudnya tak boleh apa? Tak boleh bercakap. Ya ada apa? Tasbih apa? Subhanallah. Takbir apa? Allahu Akbar. Wa qiraatul Quran, dan qiraatul Quran. Di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sepenuhnya, hadis ni ada sabab, dia panggil sababu wurudil hadis. Sebab kenapa hadis ni disebut. Hadis ni kita ada dalam Quran ada sebab apa? Sababun nuzul, sebab nuzul. Yang ni sebab hadis. Kenapa hadis ni Nabi sebut? Bukan semua hadis
kita jumpa sebabnya. Saya tulis kitab dalam bidang ni, Sababul Wurud, Dawabit wa Ma'air. Siapa baca Arab boleh baca Arab, yang dicetak oleh Darul Kutub Ilmiah Lubnan. Dan saya duduk tengah buat balik kitab tu sekarang, bagi besar sikit, dan kemudian bagi mudah-mudahan doa bagi selesai. Cuma dalam bahasa Arab tu kita cari orang pula terjemah bahasa Melayu. Tuan-tuan nak duduk mengaji ni, terjemah. Sebab kenapa Nabi keluarkan perkataan ni? Di dalam hadis, Muawiyah ni asalnya dulu sahabat masa awal, dia bukan macam kita. Tuan-tuan lahir-lahir ni Islam telah sempurna. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum. Hari ini orang kafir telah berpuasa pada agama kamu. Fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu. Agama dah sempurna. Jadi para ulama telah buat kaedah ni, sembahyang syarat, solat, rukun. Tuan-tuan tahu, sahabat masa awal semayang boleh bercakap lama-lama baru Nabi larang satu, cakap tak boleh. Jadi asalnya masa semayang awal tu boleh bercakap. Peringkat demi peringkat sahabat belajar. Jadi bila Nabi dah larang bercakap, Muawiyah Ibn Hakam ni dia pun tak tahu. Dia main-main semayang, masuk semayang, ada orang bersin. Dia pun kata, yarhamukallah. Bila dia kata macam tu, sahabat lain mata duk tengok ke dia, duk jeling ke dia. Dia kata, masya'nukum tanzuruna ilayya. Apa masalah hampa duk tengok kat aku ni? Dia bahasa tu baru masuk Islam. Hadis tu panjang, sebab tu lepas hadis tu dia, ya Rasulullah, ini hadisul ahli bil jahiliyah. Wahai Rasulullah, aku ni baru masuk, barulah daripada jahiliyah. Tak tahu. Baru masuk Islam. Tengok-tengok apa? Dia kata. Depa pun tepuk-tepuk paha depa. Nak bagi syarat, tusuk cakap. Lama-lama dia tengok macam emosi dia habis semayang, dia senyap. Lepas solat, Nabi panggil dia. Nabi kata benda ni kat dia, semayang ni kita tak boleh padanya, melainkan tak boleh padanya min kalamin la yasluhu fiha min kalamin nas. Semayang ni tak sesuai padanya lah perkataan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Tasbih, takbir dan baca Quran. Dia baru masuk Islam, dia kata, apa dia kata? Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu. Fa wallahi ma karahani wala darabani wala syatamani. Kata Muawiyah bin Hakam, demi Allah, aku tidak melihat seorang guru yang lebih baik daripadanya sebelum ataupun selepas. Ini lebih daripada dia. Dia tak benci kat aku, dia tak pukul aku, dia tak marah kat aku. Dia habaq yang tu ya. Dia setuk saya cakap lah, semayang tak boleh cakap. Masa tu orang tak faham. Lah ni orang dah faham lah kan. Tu pun dulu-dulu orang mengaji, orang buat cerita semayang kan, semayang tak boleh bercakap. Tuan-tuan mengaji kitab dulu-dulu, tok guru dulu nak bagi faham orang semayang tak boleh cakap. Dia kata ada seorang semayang, empat orang nak pergi semayang, dia tolak seorang jadi imam. Dua-dua empat tak pandai. Tengah-tengah semayang, dia kata 3 duduk belakang, seorang duduk depan, ulang keluar. Seorang kata, tu imam, ulang tu imam. Jadi kawan hak sebelah tu kata, semayang mana boleh bercakap. Kawan nak nombor 3 kata, hang habang kat dia pun kira bercakap juga. Tu imam pusing tengok apa, hampa 3 batal, tinggal aku seorang. Dorang dululah nak bagi faham macam mana apa yang dikatakan salat.
Bagus juga, mungkin cerita tu tak berlaku, tapi mungkin berlaku. Tapi nak bagi faham semayang tu, hang cakap pun tak boleh, habaq korang pun tak boleh, nasihat orang pun tak boleh. Artinya semayang ni, kata para fuqaha, tak sah padanya apa saja yang kaf, iaitu kamu. Engkau, kalau engkau pada manusia tak boleh, engkau pada Allah tak apa. Iyyaka na'budu, hanya engkau Allah tak apa. Engkau kawan kita sebelah tak boleh. Apa saja khitab yang kita tujukan pada kawan kita tak boleh. Yarhamukallah, Allah rahmati kamu, kamu tu kawan kita, kerana dia bersin, batal salat, batal salat. Para ulama bincang hadis ni, kerana dalam hadis ni Nabi SAW taklah pula suruh Muawiyah tu pi ulang semayang. Padahal kita baca dalam hadis musi'us salah, hadis orang yang nak mai, riwayat Bukhari Imam Muslim, yang orang yang datang kepada, marilah masjid, semayang, lepas semayang mari pada Nabi SAW. Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Patah balik semayang, engkau belum semayang. Dia pun patah balik pergi semayang lain. Pas semayang mai balik kat Nabi. Nabi kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Patah balik pergi semayang, engkau belum semayang. Pergi semayang, dia balik, mari balik daripada Nabi SAW. Dia kata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Patah balik pergi semayang. Dia kata, ya Rasulullah, ma ahsina ghairahu. Wahai Rasulullah, tak boleh buat terani, boleh. Setakat ini saja, sekadar ini aku mampu. Nabi SAW baru terang kepada dia. Nabi terang kepada dia, bila kau semayang menghadap kiblat, summarka' kan, hatta tatma'inna raki'an, kemudian engkau rokok sehingga engkau tamakninah di dalam rokok. Summarfa' hatta tastawi qa'iman, kemudian kau angkat daripada rokok sehingga elok-elok lah, sepanjang riwayat hatta tatma'inna qa'iman, sehingga i'tidal lah, bangun daripada rokok tu, duduk elok-elok, tamakninah. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian kamu sujud sehingga dalam keadaan kamu tamakninah dalam sujud. Ni pun Nabi betul kan. Tapi kalau kita tengok setengah orang sembahyang, memang ada, dia turun rokok, cuk, terus angkat, tak dan. Lepas tu dia i'tidal, ya Allahu liman hamidah, terus turun. Dia ni kena suruh dia pergi sembahyang balik. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Patah balik pergi salat kerana engkau tidak salat. Para ulama cuba nak faham pasal apa yang dia tadi ni kena patah balik semayang, yang Muawiyah bin Ibnul Hakam ni tak kena pula patah balik, sedangkan dia cakap berbagai-bagai andaian para ulama buat. Antaranya mereka menyatakan bahawasanya yang kawan tadi ni dia meninggalkan yang wajib tamakninah. Muawiyah ni dia tak tinggal benda yang wajib, cuma dia buat yang salah. Satu. Kemudian mereka menyatakan bahawasanya asalnya kena buat rukun tu, tamakninah apa semua tu. Kawan had Nabi suruh ulang balik. Sementara Muawiyah ni asalnya memang tak larang cakap, baru larang. Jadi dia baru tahu. Dia baru tahu. Dan syariat ini tidak dikenakan kepada orang-orang yang tak tahu. Bila dia tahu baru dia kena. Kemudian benda ni dia baca sebab kenapa? Kena syariat macam itulah. Nabi SAW kata, innallaha tajawaza an ummati al-khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaih. Allah ni maaf umatku silap, lupa dan apa yang dipaksa padanya. Riwayat Ibn Majah.
Ha? Allah maaf. Allah ni bukan saja maaf, dia suruh kita, dia ajak kita minta maaf. Macam mana kalau silap? Kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, jangan ambil tindakan pada kami jika kami ini tersilap dan kami terlupa. Kenapa Nabi duk suruh kita baca ayat tu? Kerana kita manusia sentiasa silap dan lupa. Maka kita pun, Tuhan bukan saja dia nak maafkan, dia ajak lagi kita macam mana cara bila buat silap dan terlupa. Itulah keluasan samahatud-din, keluasan kemaafan agama. Keluasan agama. Hatta tadi dalam hukum hakam syarak, agama itu tasamuh. Kaki kotor, ada najis, nak cabut, nak basuh kasut. Sekarang tak apalah, kita semayang di masjid, kita cabut kasut, tentera. Orang jadi askar, polis, orang yang pakai kasut yang kuat. Bukan senang mereka. Kalau habak kena cabut kasut tu pula, kena duk pergi jurih kasut tu pula, duk kena beruih dia pula. Banyak kerja. Sama agama, kelonggaran yang agama bagikan. Dan agama kata dia memaafkan. Kita manusia, sebahagian manusia, dia condong kepada fiqh yang payah. Dia rasa lagi bagi payah tu, yang itulah agama, hak tu yang bagus. Kena bagi tahu fatwa-fatwa yang payah. Dalam adab berfatwa, para ulama menyebut seseorang ahli fatwa, untuk orang dia bagi hak mudah, hak dia sendiri kalau boleh dia pakai hak payah. Maksudnya dia bukan ada kepentingan dalam hal itu. Demikian dalam hal ehwal, hal yang seperti ini, agama ni dia cenderung pada mudah. Macam saya sebutlah, orang kalut pasal daging ni kan. Ada nak kata ni sebab itulah rupanya anak-anak kita ni jadi benak, rupanya duk pergi makan daging haram. Dah tak confirm lagi pun. Ada yang kata patutlah ahli parlimen kita banyak melompat sebab makan daging kanguru. Itu ya. Tapi yang pentingnya ialah agama ni dia tak suruh kita tatabbu' kepada susah. Bukan kata tak penting halal, cop halal tu penting dalam konteks pentadbiran, tapi kehidupan ni macam hadis yang saya sebut, yang riwayat Bukhari. Bila orang Nabi kata, ya Rasulullah, sahabat kata, ya Rasulullah, inna huna aqwaman hadithu ahdihim bisyirk. Wahai Rasulullah, di Madinah ni ada orang yang baru je masuk Islam, baru lepas syirik, baru masuk Islam. Fayatuna bil luhman la nadri adzakaru smallah alayya am la. Bawa mai daging, kita pun tak tahu sembelih bismillah ada, sebut nama Allah ada. Afanaqulu minha, bolehkah kita makan? Apa Nabi kata? Samullah antum wa kulu, kamu bismillah dan makan. Sebab apa? Sebab zahirnya dia orang Islam. Kamu tak payahlah fikir yang bukan-bukan. Zahirnya orang Islam. Dia bawa, dia sembelih. Kalau agama kata, kalau Nabi kata hari itu, kamu hendaklah pastikan dia benar-benar sembelih, demam kita. Kita nak pergi makan kedai Makcik Mina. Daging ni, ayam ni, gulai ayam ada. Ayam ni makcik sembelih. Makcik tak sembelih, makcik beli di kedai.
Makcik beli kedai mana? Di market no. Di market tu siapa dia jual? Pakcik tu dia sembelih sendiri. Tak tahu dia sembelih sendiri. Macam dia sembelih dia bismillah tak? Saat makcik nak telefon dia, Assalamualaikum pakcik, masa hang sembelih bismillah. Oh, ayam hak mana? Tak besar ke kecil? Aku tak ingat ni. Pakai kita tak boleh makan. Kalau Nabi jawab itu, tapi Nabi kata, padan makcik Minah tu Islam, makanlah. Kita pergi rumah kawan kita, orang jamu kita duduk diam, buat tak makan. Saya ni minta maaf lah, duduk mengaji agama kuat sikit. Siapa? Ni daging lembu lah. Daging lembu. Lembu ni sembelih ke tak? Kau tu ambil kuah tu tuang pelan-pelan kan kepala kita. Katakanlah dia kata, aku beli ya di kedai. Siapa jual? Pak Man. Pak Man jual. Pak Man tu Islam lah. Islam nama Osman. Dia sembelih lah. Dia tak tahu dia sembelih. Masa dia sembelih tu betul, dia baca bismillah. Ada tak sebelum dia sembelih tu kok dia buat perbuatan apa-apa yang telah dia jadi murtad di sembelih? Oh, kalut kita. Tapi agama dibina di atas taisir. Melainkan abang daging ni sebenarnya khinzir, tak makan. Ada gini mai daripada yang siapa dia bagi ni? Yang hidang kat kita acong. Acong tu bukan Islam. Kita kena tanya lah. Acong, saya tak boleh makan lah ini daging. Dia kata, bukan oh. Ini daging saya masak betul ya, tapi ini ni Haji bagi saya. Haji mana? Haji. Kita pun tengok Haji, Haji ni bagi betul dia. Haji bagi daging acong. Okey. Haji sembelih tak payah tanya Haji dah, cukup lah. Kalau kita percaya, kalau kita tak percaya tak apa, tapi acong kita tak makan, haji kita makan. Kalau agama suruh kita tatabbu', kita ikut sampai ke sudah, tak ada kedai kita boleh makan. Pergi kedai dekat-dekat, Assalamualaikum, nak makan. Logo halal lah, logo halal. Lah makcik ni menega ni, dapatan pun sebari pun RM70 nak cari logo halal ni lah. Pergi kitchen pula, dapur di hotel, betul lah, ada hotel macam-macam, ada cucuk halal, bagus ya. Pergi rumah mak ngah kita, mak ngah masak, duduk sengam, duduk cari apa dapur mak ngah, duduk cari mak ngah tak ada dapur, tak ada logo halal. Kalut mak ngah kita, hang jangan duduk cabar aku, dapur hang pun tak ada, kata. Maka tidaklah sampai ke peringkat itu. Saya bukan, sebab itu para fuqaha, para ulama, hatta ulama-ulama Azhar, mereka mengeluarkan fatwa. Mereka lebih longgar lagi. Daging yang datang daripada negara Muslim, anggaplah ia sebagai halal. Datang negara Muslim. Bahkan mereka kata dalam fatwa, kalau Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan Mustafa Zarqa lagi longgar. Maksud datang daripada negara Kristian dan Yahudi, boleh makan. Fatwa Azhar, majoriti para ulama kata datang daripada negara yang mengamalkan Kristian dan mengamalkan Yahudi seperti Israel, boleh makan, melainkan jika kita tahu bahawasanya dia sembelih cara yang tak betul. Seperti dia katuk kepala ke, dia sembelih untuk berhala ke. Tapi kalau dia sembelih mengikut cara yang diiktiraf di sisi Yahudi dan Kristian, boleh. Kerana wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum, makanan ahlul kitab halal untuk kamu. Itu fatwa antarabangsa. Boleh tak awak kelak fatwa tu? Antarabangsa kelak, kita tak ada pandangan, tapi saya sebut kod antarabangsa. Maka mungkin tu tahu saya tak mau makan makanan daripada Israel, tak apalah. Tetapi kalau orang yang duduk di negara itu mereka mengamalkan itu, masih dalam fatwa para ulama. Kita tak mau makan, tak apa. The best, cari yang orang Islam sembelih yang tanpa keraguan. Itu terbaik.
Daging-daging yang ada ni macam itulah. Kalau kita memang sebenarnya daging ni memang dia habaq, daging tak sembelih, tapi dah ada dah, kita makan yang ni dulu, tak boleh lah. Sebab tu agama tidak membebankan seperti itu. Katakanlah kita dulu dah termakan, kita sangkakan halal, duk pergi makan gulai kedai Pak Man, rupanya Pak Man ambil gulai tu daging yang tak halal. Misal contoh, Pak Man pun tak tahu. Adakah Allah hukum kita? Tak. Sebab kita tak tahu. Kita sangka halal. Saya semalam panggil sembang dengan syarikat-syarikat daging ni, nak tahu apa cerita. Ni pun satu hal juga. Memang mungkin ada yang haram. Sebab apa? Syarikat-syarikat ni, ini kelemahan orang Islam sendiri. Apabila orang Islam ni, kita tak kuasai pasaran daging ni, makanan kita. Tapi syarikat-syarikat utama yang buat masuk ni, semua taukid utama dia bukan Muslim. Bukan Muslim. Jadi benda duduk di tangan orang. Kelemahan kita. Depa bagi tahu saya, dia kata hatta daging tempatan sekarang. Daging tempatan, dia kata, kalau kita pergi beli, bagus tak maklumat dia bagi saya. Saya cerita hak depa cerita lah. Bila kita pergi beli daging, dia kata, misalnya kita beli daging tempatan, daging yang tergantung tu, dia potong daging tu. Kita tak bagi daging sekilo je, bagi daging sekilo bang, dia potong tu biasanya tak cukup sekilo, 700 gram, 800 gram, 600 gram. Dia letak, tengok-tengok 600 gram, dia ambil hak bawah, dia tampung bagi apa? Bagi cukup 1 kilo. Kadang-kadang dia tampung bagi lebih lagi, 100 kilo 100. Dia kata, tak apalah, lebih sikit hari ni, sedekah. Daging hak bawah tu, dia kata kebanyakan, dia kata, ialah daging import. Daging import. Mungkin kita makan halal, tapi dia jual haram. Sebab apa? Sebab dia tipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang tipu kami, dia bukan di kalangan kami. Nabi SAW tengok orang jual makanan, Nabi masukkan jari dia, atas kering, bawah basah. Ma hadha ya sahib at-ta'am. Apa ni wahai tuan jual makanan? Nabi tanya. Dia kata asabathu sama, ditimpa oleh hujan. Nabi kata afala ja'altahu fawqa at-ta'am likai yarahu an-nas. Kenapa tak belah atas supaya orang nampak? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, dia bukan di kalangan kami. Nabi cek pasang, dia tipu. Lepas tu dia kata kita halal lah, halal. Kita kata halal. Dia ingat jadi halal. Tidak halal. Kerana kawan tu kalau tahu, dia tak kata halal. Dia halal tu dia ingat di atas apa? Di atas daging yang tempatan tu. Kalau dia tahu daripada awal, dia tak kata benda tu. Melainkan dia tak halal lah. Kalau daging campur pun halal lah. Campur pun halal. Tak apalah kalau kita kata begitu. Tapi kalau kita tahu macam tu, kita tak akan halalkan, maka hukumnya tidak halal. Bahkan dia cuba menipu kita dengan perkataan halal tu. Halal kita makan daging tu halal. Tetapi halal dia, haram dia menjual kerana dia menipu. Sama tuan-tuan, bila orang jual ikan, sama juga. Ikan hari ni bang, ni ikan hari ni baru naik. Betul, kita beli baru naik. Baru naik, boleh ambil. Dia cedok bang, kita minta 1 kilo, 2 kilo, dia cedok 1,5 kilo, dia tambah ikan hak kemarin lagi 0,5 kilo. Kita beli sebab kita sangka ikan baru. Haram. Ni para penjual daging ni, mereka kena ingat, mereka buat macam tu haram kalau mereka buat lah. Sebab tu the best orang kata, kalau pergi beli daging tu 1 kilo tu minta hak potong tu juga 1 kilo. Dia minta hak bawah tu. Dia minta bawah.
Wallahu a'lam. Masuk waktu ke? Azan lah. Okay, InsyaAllah siapa ada soalan dia boleh hantar depan. Ada soalan tak? Oi, bagus, tak ada soalan. Tak ada soalan tuan-tuan? Nak berhenti ke? Kalau tak ada soalan, saya nak sambung. Semua saya nak jawab. Saya tengok tadi ada satu puan tulis dalam handphone tentang apa saya sebut Muawiyah bin Abi Sufyan
Ada tanya macam mana bolehkah kita melaknat Yazid yang telah membunuh Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Pertama ialah seperti mana kata Al-Imam Ibn Salah di dalam Fatawa Ibn Salah, tidak sabit, tak ada bukti yang menunjukkan bahawasanya Yazid yang membunuh Al-Husain bin Ali. Apa yang ada dalam sejarah yang dapat dibuktikan yang membunuh Sayyidina Husain ialah Ubaidillah bin Ziyad, Gubernur Iraq, bukan Yazid. Pasal ramai orang kalau dulu air jampi ni, sebahagian dia tulis bahawasanya minumlah air ini dan laknatlah Yazid. Jadi Yazid bukan orang yang bunuh Al-Husain bin Ali. Yang bunuh ialah Ubaidillah bin Ziyad, dan Yazid telah memarahi Ubaidillah bin Ziyad. Cumanya di kalangan ulama mereka mencela Yazid disebabkan kerana Yazid tidak bertindak dengan tindakan yang sewajarnya terhadap Ubaidillah bin Ziyad. Walaupun ada riwayat-riwayat dia marah, dia mencerca Abdullah bin Ziyad, tapi dia tidak bertindak kepada Ubaidillah bin Ziyad. Maka di kalangan para ulama ada yang, di kalangan bukan ulama, di kalangan umat Islam ada yang pro Yazid yang berlebihan, sehingga menganggap Yazid radhiyallahu anhuma bin Muawiyah radhiyallahu anhuma di kalangan sahabat dan seumpamanya. Yazid bukan di kalangan sahabat, dan dia bapa dia sahabat, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia bukan. Cumanya ahli sejarah menyebut Abu Ayyub Al-Ansari apabila dia memasuki peperangan membuka wilayah-wilayah Islam, mewasiatkan supaya Yazid mensolatkan jenazahnya. Abu Ayyub Al-Ansari itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Di kalangan para ulama ataupun bahkan di kalangan umat ini ada yang begitu marah pada Yazid sehingga melaknat dan mengkafirkan Yazid. Khususnya siapa? Syiah. Laknat dan kafir. Di kalangan para ulama seperti Ibn Salah, Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, mereka menyatakan bahawasanya kita tak ada bukti Yazid buat ke apa, kita tak boleh untuk pergi laknat dia. Dan agama pun tak suruh laknat orang, bukan tanggungjawab agama pergi laknat orang yang kita tak pasti. Sejarah tu telah berlalu. So apa pendirian kita? Wallahualam. Saya kata kalau Yazid itu seperti yang dicerita oleh sebahagian sejarah, apa yang dibuat di Madinah dan tindakan-tindakan di bawah pemerintahannya seperti itu memang benar, dia memang seorang yang fasik dan jahat. Walaupun dia tidak ada bukti dia bunuh Husain, tapi ada kisah-kisah lain dia. Tapi kalau dia tak buat benda tu, maka dia tak boleh dituduh lah. Dan kita nak tuduh orang mesti ada bukti. Kita benda tak berlaku. Macam-macam riwayat yang cerita tentang dia, kata dia buat, ada yang kata dia tak buat. Mukhtar Al-Thaqafi dia bangkit untuk menentang Yazid, dan dia telah mengajak Muhammad bin Hanafiyah yang merupakan anak Ali bin Abi Talib supaya apa? Menentang Yazid. Dia kata, pasal apa? Dia kata kerana Yazid minum arak. Dia kata Yazid minum arak, hang tengok dia minum arak. Kalau hang tengok, hang kena bagi saksi untuk kita tuduh dia, hukum dia. Kalau aku tak tengok, kemudian kalau engkau tengok,
Pasal apa engkau tak cegah dia? Kemudian ajak aku perang dengan dia. Dan begitulah tindakan kita pada para pemerintah ini dalam hal-hal peribadi. Dosa pemerintah ini selalu saya sebut. Dosa pemerintah yang peribadi yang kita tak nampak, kita tak hukum. Tapi kezaliman dia pada rakyat, salah hukum itu kita tentang kesalahan itu. Sebab tu kadang-kadang orang kita dia suka bangkitkan benda-benda yang sampingan, yang membabitkan soal diri pemerintah dengan Tuhan. Kalau lagi pemerintah dengan Tuhan, saya ambil contohlah apa sajalah. Pemerintah tu menteri ke apa ke, tak pakai tudung ke apa, itu tak betul, tapi itu urusan dia dengan Tuhan. Kita nak nasihat dia terus. Ia bukan tajuk perbincangan dalam politik. Tapi kalau dia ambil rasuah, dia salah gunakan harta negara, dia kejam pada rakyat, itu kita bandah dia, kerana itu membabitkan hak-hak orang lain. Ini adalah perkara-perkara yang disebut. Saya respon pada dihantar teks Yazid bin Muawiyah, bapaknya radhiyallahu anhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.